Nelayan perlu bersemangat. Apa kerja pun mesti nak ada semangat. Kalau ada semangat, semua akan berjaya. Tanjung Balau merupakan sebuah kawasan perkampungan nelayan yang terletak di daerah Kota Tinggi Johor. Jarak perjalanan ke Tanjung Balau dari Bandar Johor Bahru adalah kira-kira 98 km melalui Jalan Persekutuan dan 70 km melalui Lebuh Raya Senai Desaru. Kedudukan Tanjung Balau berhampiran dengan kawasan peranginan terkenal Desaru dan Bandar Penawar. Keindahan panorama Tanjung Balau menghadap Laut Cina Selatan memukau mata memandang. Pantainya yang landai dan bersih, pasir halus yang memutih serta hembusan angin yang lembut menggamit pelancong dalam dan luar negara untuk beriadah dan bermandi-manda bersama keluarga. Dari kejauhan, kelihatan bot nelayan membelah pantai menuju ke jeti nelayan Tanjung Balau. Deretan bot gentian kaca dengan enjin berkuasa tinggi milik nelayan beroling-oling di sekitar jeti. Perkampungan nelayan di tepi pantai tampak tersusun dan moden, jauh dari kedaifan. Namun panorama ini masih agak baru. Kira-kira 24 tahun lalu, Tanjung Balau hanyalah kawasan hutan yang menjadi persinggahan nelayan bermusim. Berkenaan dengan sejarah Tanjung Balau ini, pada asalnya adalah sebuah penempatan nelayan bermusim di mana nelayan-nelayan dari kampung-kampung sekitar kawasan Pengerang ini datang dan membina penempatan sementara dan mereka tinggal di sini pada luar musim tengkujuh untuk menjalankan aktiviti menangkap ikan. Menoleh ke zaman silam, tatkala masih berteman perahu papan. Hidup nelayan ternyata perit dan payah. Hanya terletak uzur menjadi teduhan. Pelita berjelaga penerang malam. Demi menyambung nyawa keluarga, berbekal jaring, tanjul dan luka, ombak bergulung sasa diredah. Ke laut lepas jua, nelayan mengais nafkah yang berkah. Kisah yang mencekam lubuk jiwa nelayan tua setiap masa duka. Pilu hatimu mengenalmu. Pada ketika itu, aktiviti menangkap hasil laut dan sungai dijalankan dengan kaedah serta peralatan tradisional. Meskipun begitu, hasil tangkapan yang diperolehi dikatakan sangat lumayan. Di antara kaedah menangkap ikan yang sering diaplikasikan ialah menjaring. Nelayan ke lokasi yang dikenal pasti terdapat banyak udang. Kemudian jaring akan diturunkan. Selepas beberapa jam, jaring akan ditarik dan udang akan terperangkap di celah-celah jaring. Kalau makna tadi itu dia dah
bila dia dah buang jaring tu, bila time sampai menarik baliklah jaring tu, jadi kalau ada ikan ke udang ke, dia akan buka. Sekali jaring dinaikkan, hasilnya boleh digunakan untuk menyara keluarga selama seminggu. Begitulah mewahnya hasil tangkapan pada ketika itu. Lukah merupakan sejenis peralatan menangkap ikan sungai. Lukah diperbuat daripada bilah-bilah buluh yang dijalin dengan menggunakan akar pokok periuk kera. Bahagian penutupnya pula diperbuat daripada tempurung kelapa. Yalah, lukah ni nak buat kita kena cari buluh. Buluh tu sebenarnya yang baiknya, yang bagusnya biasanya lah kan, yang kita buat lukah ni pakai buluh betong yang bagusnya. Dia tu tahan. Pada kebiasaannya, para nelayan melukah di kawasan sungai. Mereka akan ke lubuk ikan untuk memasang lukah. Lukah perlu dipasang dengan umpan yang sesuai terlebih dahulu. Kemudian barulah ianya dibenamkan ke dalam sungai dengan bahagian mukanya dihalakan ke arah muara sungai. Teknik pemasangan yang betul amat penting untuk memastikan ikan tidak akan terlepas keluar. Kalau orang yang biasanya macam nelayan dulu-dulu, dia faham. Dia tengok tempat ni, okey, tempat ni memang ada ikan. Kan? Jadi, okey, bila pasang apa semua, dia pasang dalam 3 hari ataupun 4 hari baru sekali tengok. Lukah ni biasanya kalau masang lukah, biasanya ikan semilang lah. Kepah merupakan di antara hasil sungai yang mendapat permintaan tinggi di pasaran. Namun begitu, bukanlah mudah untuk mendapatkannya. Ada kalanya nelayan perlu berendam di dalam sungai yang agak dalam. Bila sampai masa sungai lokasi tempat macam ni lah, keadaan ni. Dia kalau air masih dalam, dia berendam. Kalau masih air dah kering, dia macam berkebun ladang. Daratlah. Air yang dapat kepah macam ni. Ni. Dia masuk konjen. Kumpul lah. Nelayan terlebih dahulu perlu mengenal pasti kawasan yang terdapat banyak kepah. Kepah boleh diperolehi di dasar sungai maupun di dalam timbunan pasir di tepi-tepi sungai. Teknik dan peralatan berkepah bergantung kepada lokasi kepah itu dikutip. Menjala perlu dilakukan ketika keadaan air surut. Jala akan ditebar dan dibiarkan buat seketika. Kemudian, jala akan ditarik masuk ke dalam bot perlahan-lahan dan dikirai untuk mengutip hasil tangkapan. Itu kita tebar. Aku kita tarik ada rasa udang tu. Kalau udang tu nak naik, kita tangkap lah. Tu kita belik dia pelan-pelan, tu baru kita masukkan dia dalam bot. Jadi udang dapat, ikan pun dapat. Jadi berjual pun dapat, lauk pun dapat. Selain ikan, udang juga sering terperangkap pada jaring. Sesetengah kaedah menangkap ikan memerlukan masa yang agak lama sebelum hasil boleh dikutip. Masa peluang ini sering digunakan oleh nelayan untuk menanjul udang. Tanjul diperbuat daripada lidi yang diikat bahagian hujungnya dengan seutas benang. Kaedah menanjul tidak memerlukan umpan. Kita buat macam ni, simple je gini. Masuk air gini. Nanti yang ini dia nak masuk ke celah ini pula ni. Celah tali ni. Kita masukkan celah lubang dia.
Gini kan itu. Udang yang melalui simpulan benang akan terjerut apabila tanjol ditarik ke atas. Hutan bakau merupakan habitat yang kaya dengan pelbagai hidupan air yang menjadi sumber rezeki kepada nelayan. Aktiviti menangkap ikan di kawasan ini memerlukan peralatan khas bersesuaian keadaan fizikal hutan bakau yang agak berlumpur. Di antara peralatan yang sering digunakan di kawasan ini ialah bento. Bento ini kita, kalau dulu kita panggil injap. Sekarang keadaan moden dia orang panggil pintu. Pintu ni kita beli terus pasang, boleh pakai. Kalau macam injap ini, makan satu hari satu biji kita buat. Kita cari rotan, puluh, kita buat sendiri. Setelah tiba di lokasi yang sering menjadi tumpuan ikan dan ketam, nelayan akan memasang umpan pada penyepit umpan. Kemudian, bento akan diturunkan semasa keadaan air pasang. Kedudukan bento akan ditandai dengan menggunakan pelampung atau menggunakan tali yang diikat pada pokok. Bento akan dinaikkan semula setelah air surut untuk mengutip hasil tangkapan. Ketam masuk daripada sinilah. Ini corong ni. Ini ketam masuklah. Kadang-kadang pun ketam dia boleh bertenggek kat sini. Dia tak masuk, umpan habis. Jadi dia punya kaki tu ditenggek sini. Dia ambil umpan dia, dia selur umpan ni. Dengan sepet dia, dengan jari dia. Lokan merupakan sejenis hidupan cengkerang yang hidup di kawasan hutan bakau. Nelayan perlu meredah selut dan lumpur untuk menjejakinya. Jadi untuk mencarinya bukannya begitu mudah, sukar. Kerana dia berada di celah-celah bakau, hutan bakau. Lokan dapat dikesan melalui bunyi yang dikeluarkan. Dengan menggunakan pisau atau parang, nelayan akan menoreh-noreh busut atau celahan kayu yang menjadi tempat persembunyian lokan. Jadi apabila benda itu ada, dia akan berbunyi. Dia akan berbunyi. Kalau dia berbunyi itu, kita korek aja. Mesti dia di bawah. Siput gonggong banyak terdapat di tepi-tepi pantai. Bagi mendapatkannya, kilah digunakan sebagai penawar. Gonggong ni di mana-mana ada pantai, di situlah ada gonggong. Cara kutip itulah kita seekor. Tapi kalau kena tempat yang betul-betul banyak dia timbul sampai 20 ekor, 30 ekor. Siput gonggong juga boleh ditemui di celahan akar pokok bakau. Sebelum kita mencari tu, kita berjalan dulu. Berjalan dulu di kawasan tu, pasti benda tu ada. Okey, kita tak musnahkan. Benda tu kita ambil sekadar untuk makan saja. Pada kebiasaannya, nelayan hanya akan mengutip sebahagian sahaja daripada longgokan siput gonggong yang dijumpai supaya ianya dapat terus membiak. Pesisir pantai merupakan habitat bagi spesies belangkas. Belangkas sering ditemui secara berpasangan jantan dan betina. Waktu terbaik untuk mencari belangkas ialah semasa bulan gelap. Kita tengok pada buih.
Buih dia macam ketam jugalah. Naik ke pantai itu dengan buih. Tangkap belangkas tu kita nak takut duri dia ni bisa kalau kena. Kita tangkap daripada ekor ni pelan-pelan bawa naik ke atas. Belangkas ditangkap dengan cara memegang ekornya secara berhati-hati untuk mengelak dari terkena duri. Nak tahu jantan betina dia ada dua. Kalau satu je kita tak boleh ambil dia. Pasal kita tak tahu. Sama ada belangkas ni ada yang besar ada yang kecil. Kalau ada dua kita dah tahu jantan atas. Itu nama dia orang macam belangkas. Teknik yang betul juga diperlukan untuk mengelak belangkas dari terlepas lari. Bubu digunakan untuk menangkap ikan di kawasan laut dalam. Bubu dipasang dengan cara mencampakkannya ke dalam laut. Ianya diikuti dengan mencampakkan batu dan pelampung sebagai penanda. Mula-mula campak bubu, 7-8 biji bubu. Lepas itu dah campak semua. Campak batu dan lepas itu campak pelampung. Bubu sering dipasang secara berangkai untuk memudahkan kedudukannya di gesan. Tarik pelampung, tarik batu, lepas itu tarik bubu. Dapat ikan masuk dalam dalam baldi, kita bela. Bubu diperbuat daripada bingkai kawat dan rotan. Saiz bubu yang digunakan akan mempengaruhi saiz ikan yang akan ditangkap. Kita nak simpan pendapatan kita tu untuk besok. Bukannya kita tak pergi. Kita rasa rugi. Apatah lagi kalau kita dapat ikan, kita ada semangat. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora melalui bahagian pelancongan telah membina sebuah muzium nelayan yang terletak di Tanjung Balau, Desaru, Johor. Muzium Nelayan Tanjung Balau ini merupakan satu-satunya muzium yang bercirikan kehidupan nelayan di Malaysia. Ia mempamerkan sejarah peradaban kehidupan nelayan tradisional, termasuk aktiviti seharian mereka, peralatan-peralatan tradisional yang digunakan, perahu-perahu tradisional dan sebagainya. Objektif Kejora membangunkan muzium ini adalah untuk memastikan warisan dan budaya hidup masyarakat nelayan tradisi dapat dipelihara supaya tidak pupus di telan zaman dan dapat dipertuntunkan pada generasi masa kini dan akan datang.